Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita belajar mengenai Roh Kudus dan jiwa manusia. Ya. Jiwa manusia ada ditulis dalam 1 Korintius bab 2 ayat 14. Dia berkata, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal daripada Roh Kudus Allah, kerana hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, kalau kita ada jiwa manusia, kita tidak akan memahami roh Tuhan kalau kita tidak ada roh dalam hidup kita. Ya. Dan kita tahu apa hasrat Tuhan. Hasrat Tuhan adalah untuk keharmonian jiwa, badan dan roh supaya ia bersatu. Ya. Dan apa boleh membuat dia bersatu? Hanya Roh Kudus Allah boleh menyebabkan kebangkitan ini. Ya. Mari kita cari dalam Roma bab 8 ayat 5. Ya, ia berkata, orang yang hidup menurut kehendak tabiat manusia, iaitu badan kita, apa yang kita nak, kita rasa, kita buat. Fikiran mereka dikuasai oleh tabiat manusia. Orang yang hidup menurut kehendak Roh Allah, fikiran mereka dikuasai oleh Roh Kudus Allah. Ya. So kita mesti tahu kita mau ikut apa? Kita mau ikut tabiat manusia atau kita pun nak ikut Roh Tuhan Allah. Ya. Dalam Galatia bab 5 ayat 16 sampai 26, apa dia berkata? Keinginan roh Allah dan keinginan manusia, keinginan badan kita, keinginan jiwa kita. Ya. Inilah maksudnya. Biarlah Allah memimpin hidup kamu dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Ya. Hal itu demikian kerana keinginan manusia bertentangan dengan keinginan Roh Allah. Dan keinginan Roh Allah bertentangan dengan keinginan manusia. Bercanggahlah. Kita lihat. Kedua-duanya saling bermusuhan sehingga kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Tetapi jika Roh Allah memimpin kamu, kamu tidak dikuasai oleh Taurat. Kalau Roh Kudus Allah memimpin kamu, berkatilah kamu. Ya, dia berkata. Keinginan tabiat manusia nyata dalam semua perbuatan cabul, lucah dan tidak senonoh. Dalam penyembahan berhala dan penggunaan ilmu sihir. Orang bermusuhan dan berkelahi. Mereka cemburu, lekas marah, dan mementingkan diri sendiri sahaja. Mereka berpecah belah dan berpihak-pihak. Mereka iri hati, suka mabuk, berpesta liar, dan sebagainya. Aku memperingatkan kamu sekarang juga, sebagaimana aku telah memperingatkan kamu dahulu. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu tidak akan menikmati pemerintahan Allah. Sungguh kuatnya amaran ini. Sebaliknya, inilah hasilnya jika orang dipimpin oleh Roh Allah. Ya, mereka saling mengasihi, bersukacita, hidup rukun, sabar, berbudi, baik hati,
setia, rendah hati, dan dapat mengawal diri. Tidak ada hukum yang melarang perkara-perkara seperti itu. Demikianlah orang yang menjadi milik Kristus Yesus sudah mematikan tabiat manusia, iaitu hasrat manusia itu telah dibelenggukan. Saya tidak mahu mengikut hasrat aku. Saya mahu ikut hasrat Tuhan, dia berkata. Ya? Dan segala nafsu dan keinginan dimatikan. Roh Allah telah memberikan hidup baru kepada kita. Oleh itu, dia harus menguasai hidup kita. Iaitu Roh Kudus harus menguasai hidup kita. Bila Roh Kudus mengarah kita, kita ikut, kita taat. Ya? Kita tidak boleh menjadi sombong atau saling menyakiti hati atau iri hati terhadap satu sama lain. Kerana Roh Kudus memberi sebagaimana yang dia ingat sesuai untuk kita. So kita mesti hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Ya. Ini adalah yang kita belajar mengenai Roh Kudus dan jiwa kita. Pilihlah. Maukah you ikut tabiat manusia, iaitu pilihan kamu sendiri, atau kamu mau ikut Roh Kudus Allah? Ya, sekian, terima kasih. Shalom.